Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kaki kita untuk melangkah ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan setiap langkah bagi kita satu keampunan, dan setiap langkah juga adalah satu Allah menaikkan darjat bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita atas usaha kita yang sedikit ini tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Apa khabar semua? Baik, macam lemau je. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran di atas menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita. Kita berhenti di mana? Kita berhenti pada muka surat 452. Betul? Pada habis 452? Kat situ. Okey, kita tengok bab ke-19, iaitu memulai mandi dengan bahagian kanan kepala. Dah habis dah? Hah? 449. Oh, belum habis dah. 449. Jika seseorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Okey, jadi kita tengok bab nombor 17, muka surat 449. Imam Bukhari meletakkan judul bab itu adalah jika seseorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Kita bacakan hadis itu daripada An Abi Hurairah qala uqimatis salah fa'uddilatis sufuf qiyaman fakharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junub faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu fakabbara fasallayna ma'ahu. Taba'ahu Abdul A'la an Ma'mar an Az-Zuhri wa rawahu Al-Auza'i an Az-Zuhri. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, buka lampu ah. Jangan gelap. Okay, jadi kita dah lalu banyak kali nama Abu Hurairah. Yang lalu siapakah nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Yang Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, telah dikumandangkan iqamah untuk solat. Ini maksudnya nak solat itu qamat pun dah didaungkan. Lalu saf telah disamakan dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju kami. Ketika beliau berdiri di tempat solatnya, beliau teringat sedang junub. Siapa beliau ni? Rasulullah. Ya, Rasulullah teringat bahawa dia sedang junub. Lalu beliau berkata kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Lalu Nabi SAW pulang dan mandi, kemudian keluar menuju kami sedang kepalanya masih basah.
maka beliau takbir dan kami salat mengikuti beliau. Subhanallah. Jadi inilah baginda alaihi salatu wassalam yang di mana para sahabat menunggunya sampai dah habis mandi, dia keluar balik barulah semua salat. Dia bersama-sama dengan baginda alaihi salatu wassalam. Kerana apa? Kerana takkan sah salatnya selagi dia tak mandi. Kebetulan Nabi SAW teringat sewaktu sebelum start daripada solat. Jadi ini antara perbahasan. Kerana itu Imam Bukhari meletakkan bab jika seseorang teringat dalam masjid bahawa ia sedang junub lalu keluar dan tidak bertayamum. Abdul A'la meriwayatkan pula hadis seperti ini dari Ma'mar, daripada Zuhri, dan Al-Auza'i meriwayatkan daripada Zuhri. Jadi kita akan bahaskan tentang hukumnya. Keterangan hadis, jika seorang teringat dalam masjid bahawa ia dalam keadaan junub, maka ia langsung keluar dalam keadaan junub seperti semula. Jadi kalau dia dalam kat masjid ataupun kalau dia teringat waktu dia tengah solat, dia kena batalkan solatnya, lalu dia kena mandi dulu. Kerana junub itu adalah hadas besar, dan wuduk itu adalah hadas kecil. Jadi untuk solat, jadi nak kena hilangkan hadas besar terlebih dahulu baru hadas kecil. Jadi kalau hadas besar belum hilang, jadi bagaimana dia hendak melakukan salat. Dan tidak bertayamum merupakan bantahan terhadap orang yang mewajibkan tayamum dalam keadaan seperti ini, di mana pendapat mereka telah dinukil daripada As-Sawri dan Ishaq. Begitu juga pendapat sebahagian pengikut mazhab Maliki yang mengatakan bahawa orang yang tidur di masjid lalu mimpi, maka hendaknya ia bertayamum terlebih dahulu sebelum keluar. Dan itu kerana itu Imam Bukhari meletakkan bab dan tidak bertayamum. Kerana dia tak disyaratkan tayamum. Tayamum tu disyariatkan bila tak ada padanya air. Baru tayamum. Selagi ada air, selagi tu kena dapatkan air. Wa'uddilat, disamakan, maksudnya diluruskan. Hal ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak mulai takbir sebelum saf diluruskan. Kerana itu antara Nabi SAW dengan para sahabat akan membetulkan saf dulu. Ia akan membetulkan saf dahulu, dan melihat tumit dia bertemu ataupun kaki bertemu kaki, bahu bertemu dengan bahu, maka yang lurusnya adalah tumit. Bukan bahagian kaki kat depan. Kerana kaki kita, jari kaki itu dengan tumit, ada yang panjang, ada yang pendek. Betul tak? Kalau budak kecil, dia punya kaki kecil, lalu dia tak boleh sama kat depan. Kerana kalau sama kat depan, dia punya postur dia dekat belakang. Betul tak? Kita punya kaki, kita berdiri bukan dekat bahagian tapak depan. Kita berdiri, dia punya kukuh dia kat belakang. So kita punya badan tu akan ikut yang belakang. Itu pasal kita kena luruskan saf ikut tumit kita. Bukan ikut ibu jari. Tengok ibu jari mana yang besar, tu lebih depan. Tak boleh. Dia nak kena ikut apa yang belakangnya. Jadi nak luruskan saf, tengok belakang. Falamma qama fi musallahu dzakara, ketika berdiri di tempat salatnya beliau teringat. Bukan bererti beliau mengatakan perkataan demikian. Hal itu dapat diketahui oleh perawi dari faktor-faktor atau tanda-tanda yang dapat difahami setelah itu. Jadi bukan Nabi SAW cakap bahawa dia berjunub, tetapi itu adalah daripada perawi. Siapa perawi tadi? Abu Hurairah. Macam mana Abu Hurairah boleh tahu? Kerana Abu Hurairah kan duduk dekat situ. Abu Hurairah tak ada rumah dan dia duduk di belakang masjid, di belakang rumah Nabi SAW. Digelar sebagai apa? Sebagai Ahlus Suffah. Tempat di belakang tu, itu digelar sebagai orang-orang yang tak ada rumah akan duduk di belakang rumah Nabi SAW. Dan apabila solat, mereka antara orang yang terawal. Kerana mereka yang paling dekat di situ untuk solat bersama Nabi SAW. Imam Bukhari menjelaskan dalam pembahasan salat dari riwayat Salih bin Kaisan dari Az-Zuhri bahawa hal itu terjadi sebelum Nabi SAW takbir untuk salat. Jadi ini semua adalah perbahasan para perawi hadis yang mengatakan Nabi belum mula salat lagi. Itu pasal Nabi SAW luruskan barisan dahulu, lepas tu baru akan memulai salat. Tapi sebelum memulai salat, Nabi teringat bahawa Nabi sedang berjunub.
Faqala lana makanakum. Beliau berkata kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Di dalam hal ini Rasulullah SAW telah menggunakan perkataan untuk menunjukkan suatu perbuatan. Kerana dalam riwayat Ismail dikatakan maka beliau memberi isyarat dengan tangan untuk tetap di tempat, atau boleh jadi Rasulullah SAW telah melakukan keduanya, berkata dan memberi isyarat. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa Nabi SAW hanya buatkan isyarat je untuk semua para sahabat tetap pada tempat masing-masing. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia menjamakkan bainar riwayatain. Dia jamakkan antara dua riwayat. Boleh jadi Nabi SAW cakap, kerana dalam riwayat ni Nabi kata, tetaplah pada tempat kalian. Tapi dalam riwayat yang lagi satu, Nabi SAW tak cakap, tapi Nabi SAW buat dengan tangan. Jadi ini menunjukkan bahawa ada beberapa perawi hadis di sini. Bukan Abu Hurairah seorang saja. Jadi ada yang kalau tak dengar Nabi cakap, dia akan nampak Nabi SAW buat dengan tangan. Jadi kemungkinan besar dua-dua boleh terjadi, seperti mana yang disimpulkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Wara' suhu yaqtur, kepalanya menitiskan air, iaitu sisa mandi. Kerana kita dah dapati bahawa sebelum ni Nabi SAW bila diberi tuala, Nabi SAW tak pakai tuala tu. Betul tak? Nabi SAW basuhkan dengan ataupun kurangkan air itu dengan tangannya. Jadi antara Nabi SAW kerana dia mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, maka Nabi SAW bila lepas mandi dia tak sempat keringkan. Kalau sekarang kita sempat kering pakai dryer, betul tak? Pakai dryer. Kalau nak keluar 5 minit mandi pun boleh kering. Kerana kita ada alat dia. Tapi Nabi SAW ketika itu Nabi SAW keluar, dan kita biasa kan rambut tengah basah lepas mandi. Itu keadaan begitulah Nabi SAW bila keluar dengan para sahabat untuk mengimamkan kepada mereka. Fakabbar, maka beliau pun bertakbir secara lahiriah, bahawa beliau melakukan salat dengan iqamah yang pertama tanpa mengulangi lagi, dan hal itu dianggap telah mencukupi. Tadi kan dah iqamah, lalu Nabi SAW tak suruh iqamah lagi. Nabi SAW terus angkat takbir dan dia terus salat. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila dah terjadinya iqamah, kita tak payah nak iqamah sekali lagi, walaupun dah berlalu masa yang beberapa minit selepas itu. Kerana iqamah itu telah dikumandangkan. Maka dapat diambil kesimpulan boleh adanya tenggang waktu yang cukup lama antara iqamah dan salat. Penjelasan selanjutnya mengenai hal ini akan disebutkan pada bab tentang salat jamaah setelah bab azan nanti insya-Allah. Jadi kita masuk baru masuk bab taharah. Belum masuk bab azan, belum masuk bab iqamah, belum masuk, panjang lagi perjalanan. Jadi alhamdulillah, ini antara kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang beri kekuatan untuk kita membahaskan bab satu persatu dengan penuh kesabaran. Kalau kita nak fikirlah ustaz, daripada dulu sampai sekarang taharah tak habis-habis. Betul tak? Kalau kita nak cepat boleh. Kita boleh ambil kos dalam satu hari. Tapi dengan kita bertahap-tahap, itu lebih memudahkan dan lebih banyak faedah kita dapat. Kerana kalau kita nak cepat, boleh ambil poin je. Tapi kita akan bahaskan hadis demi hadis, khilaf di antara para ulama, riwayat-riwayat yang tak sama. Jadi semua banyak sebenarnya faedah-faedah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan untuk kita memahamkannya. Jadi itu kesimpulannya, barang siapa yang terlupa untuk mandi wajib, maka wajiblah dia mandi dulu. Dan tak syaratkan untuk dia tayamum selagi mana ada air. Kalau dah tak ada air baru dia boleh tayamum. Seterusnya kita tengok bab ke-18, mengibaskan atau membersihkan air dengan tangan setelah mandi junub. An Ibn Abbasin qalat Maimunah, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bi thawbin wa sabba ala yadayhi faghasalahuma thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghasala farjahu fadaraba bi yadihi al-ardha famasahaha thumma ghasalaha famadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi ثم صب على رأسه وأفاض على جسده
thumma tanahha faghasala qadamayhi fanawaltuhu thawban falam ya'khudhu fantalaqa wa huwa yanqudu yadayhi. Ini daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah. Ini daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas. Kalau kita dengar Ibnu Abbas, dia adalah Abdullah bin Abbas. Dia termasuk di antara 4 Ubaidillah ataupun Ubadillah, 4 orang nama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Abbas antaranya, iaitu Abdullah bin Abbas. Yang pertama, maksud ada Abdullah bin Umar. Lepas tu ada Abdullah bin Zubair. Yang tadi siapa? Abdullah bin Abbas. So ada Abdullah bin Umar. Lepas tu ada Abdullah bin Zubair. Lepas tu ada Abdullah bin Amru bin As. Ini kalau kita sebut dalam ulama hadis, dia akan kategorikan 4 sahabat yang bernama Abdullah, 4 sekawan. 4 sekawan ni antara perawi yang banyak memberi manfaat kepada ummah. Kerana apa? Kerana mereka yang mati lambat. Sama ada para ulama yang memasukkan sekali lagi satu adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia mati awal. Memang sumbangan dia banyak. Dari segi halal dan haram itu dia yang paling tahu antaranya. Tetapi dia tak termasuk dalam nama 4 orang ni. Kerana apa? Kerana dia mati awal. Tapi tak menunjukkan bahawa faedah dia tak banyak. Cuma ya kalau kita sebut sebagai Ubaidillah ataupun Ubadullah, adalah 4 orang ni. Yang pertama tadi siapa? Abdullah bin Abbas. Sebenarnya Abdullah bin Umar dulu. Abdullah bin Umar, lepas tu Abdullah bin Abbas, lepas tu Abdullah bin Zubair, lepas tu Abdullah bin Amru bin Al-As. Amru bin Al-As. Jadi daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah. Maimunah ni siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, aku menaruh air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menutupi beliau dengan kain. Dan beliau pun menuangkan air kedua tangannya dan mencuci kemaluannya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Kemudian memukul kedua tangannya di atas tanah, lalu mengusap dan mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu kita panggil apa? Famadmadha. Madmadha tu kumur-kumur. Wastansyaqa. Wastansyaqa tu masuk dalam air dalam hidung. Kena keluarkan tak? Kenalah. Jangan masuk ambil pipe keluar kat sini pula. Jadi kena ambil masukkan air tu kat mulut sekaligus kat hidung. Jangan masuk banyak-banyak sangat. Jangan rendamkan hidung kita dalam air. Maksudnya kita ambil, masukkan sedikit dan kita buang. Kita hembuskan kita punya air tu supaya keluar kotoran-kotoran daripada dalam. Kemudian lalu membasuh mukanya dan lengannya. Kemudian menuangkan air ke kepalanya, lalu ke tubuhnya. Kemudian berpindah tempat dan mencuci kedua kakinya. Lalu aku mengulurkan pakaian, tetapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi sambil menghibaskan air dengan kedua tangannya. Ni tadi kita katakan hadis yang Nabi SAW tak nak pakai, tak nak gunakan, tak nak lap dulu badannya. Lalu dia pun kurangkan air itu dengan tangannya sendiri. Jadi ini antara hadisnya. Dan ini antara hadis yang menunjukkan. Nanti kita akan masuk bab selepas ini, dan ataupun selepas kedua lepas ini adalah bab tentang boleh atau tidak kita mandi dalam telanjang. Mandi dalam tidak berpakaian. Kita hari ini tadi pagi mandi telanjang ke tidak? Takkan nak cakap ustaz kan? Saya rasa semua kita mandi dalam keadaan tak ada surat benang pun. Jadi boleh atau tidak? Kerana ada hadis Nabi SAW mengatakan, kalau kita malu dengan orang, Allah lebih berhak untuk kita malu. Faham tak? Kita malu dengan orang, kita tak nak tunjukkan aurat kita kepada orang. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah lebih berhak kita malu daripada orang.
Jadi boleh ataupun tidak. Jadi selama ni kita dah mandi telanjang dosa tak? Jawab sendiri. Okey. Jadi kita tengok bahawa fantalaqa wa huwa yanqudu yadayhi. Beliau pergi sambil mengibaskan air dengan kedua tangannya. Lafaz ini dijadikan dalil bolehnya mengibaskan, membersihkan air wudu dan mandi dengan tangan sebagaimana telah dijelaskan di awal bab mandi. Okey. Kerana bab tu kita dah lalu pada awal bab. Jadi insya-Allah itu sebagai tambahan daripada bab yang kita dah belajar. Okey, jadi kita tengok hadis tajuk ke-19, iaitu memulai mandi dengan bahagian kanan kepala. Memulai mandi dengan bahagian kanan kepala. An Safiyah binti Syaibah an Aisyah qalat kunna idza asabat ihdana janabatun akhadhat biyadaiha thalathan fawqa ra'siha thumma ta'khudhu biyadiha ala shiqqiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra ala shiqqiha al-aysar. Ini daripada Safiyah binti Syaibah. Ini daripada Safiyah binti Syaibah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, jika salah seorang dari kami mengalami junub, ia mengambil air dengan kedua tangannya. Salah seorang dari kami mengalami junub, ia mengambil air dengan kedua tangannya 3 kali ke atas kepalanya. Lalu tu pasal Imam Bukhari membuat bab memulai mandi dengan bahagian kanan kepala. Kerana dalam hadis tu 3 kali ke atas kepalanya, lalu membasahi bahagian kanannya dengan salah satu tangan dan bahagian kiri dengan tangan yang lain. Jadi kerana itu Imam Bukhari membuatkan bab itu sebagai memulai mandi dengan bahagian kanan kepala. Itu menunjukkan bahawa afdalnya kita mandi dari keadaan sedemikian, iaitu basuh bahagian kanan dahulu, baru basuh bahagian kiri. Kalau kita mandi tak ikut turutan, boleh tak? Maksudnya kita tak ikut kanan, tak ikut kiri, semua-semua kita cuci. Pun boleh. Cuma ini menunjukkan afdaliyah. Ini menunjukkan bahawa yang lebih afdal kita ikut sunnah Nabi SAW dengan mencuci yang kanan dahulu. Kita tengok ihdana, salah seorang di antara kami, maksudnya salah seorang di antara isteri-isteri Nabi SAW. Kenapa hadis ini dijadikan hujjah? Kerana isteri-isteri Nabi kalau mandi, antaranya adalah mereka mandi bersama siapa? Bersama dengan Nabi SAW. Bila mereka mandi, tu pasal mereka mengatakan ihdana, ia salah satu di antara kami. Kerana kalau mereka mandi mulakan dengan kanan dan dia nampak Nabi SAW mandi dengan kanan, seandainya tak boleh, mesti Nabi dah melarang. Faham tak? Seperti mana para sahabat mengatakan apa? Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dahulu kami berazal. Azal, tahu azal? Bukan ghazal. Azal itu adalah bersetubuh dengan isteri, tetapi dia melepaskan air maninya di luar tubuhnya. Maksudnya bukan di dalam, tapi di luar. Maka para sahabat mengatakan apa? Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan sedemikian, iaitu mengeluarkan air mani di luar daripada faraj, wal Qur'anu yanzil, dan Quran itu waktu tu tengah turun. Kerana sebelum Nabi wafat Quran turun tak? Quran turun sampailah 9 hari sebelum Nabi wafat baru Quran dah last. Itu antara para ulama bahaskan ayat yang terakhir diturunkan apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah mengatakan bertakwalah, takutlah kamu. Wattaqu yauman, hari di mana hari turja'una fihi ila Allah, hari yang di mana akan kamu kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, dan semua diri ini akan meninggal. Dan Allah Subhanahu, dan tak ada siapa pun yang akan menzalimi diri kita kecuali amalan kita sendiri. Kecuali amalan kita sendiri. Jadi itu bahayanya yang akan menjadikan kita masuk syurga atau neraka, antaranya dengan sebab perbuatan kita sendiri. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr
bima kasabat aydin nas. Itulah berlaku kerosakan di muka bumi ini kerana tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia. Allah jadikan muka bumi elok tak? Elok. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam keadaan yang sempurna. Tapi yang menyebabkan panas sekarang ni pasal apa? Antara sebabnya kerana ozon dia dah tipis dan sebagainya, kerana pencemaran udara dan lain-lain lagi. Dan itu menunjukkan bahawa itu disebabkan tangan-tangan kita. Itu baru dari segi fizikal. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kerana kesyirikan. Seperti mana Allah turunkan bala kepada semua umat-umat para anbiya yang lalu. Itu tak semestinya. Kalau berlakunya satu bencana, itu bukan disebabkan totally 100% daripada kerosakan yang kita buat. Kerosakan ataupun al-fasad dalam Al-Quran itu pun bermaksud adalah kesyirikan. Kerana syirik itu satu kerosakan dalam segi akidah. Itu pasal yang turunkan hujan batu, itu bukan disebabkan mereka campak batu ke atas turun balik. Itu menyebabkan apa? Menyebabkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa-apa saja musibah, kita kena muhasabah, banyak-banyak muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita. Okey, jadi ini adalah salah seorang daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan isteri Nabi tadi itu menjadi hujah. Menjadi hujah kerana Nabi tak melarang. Ataupun dia pun nampak Nabi SAW buat sedemikian, para isteri Nabi pun buat sedemikian. Jadi itu kita gunakan hadis ini sebagai hujah. Hadis ini digolongkan sebagai hadis yang langsung dari Nabi SAW, iaitu marfu', kerana secara lahiriah Nabi telah menyaksikannya. Faham tak? Walaupun ini ada perbuatan isteri-isteri Rasulullah, kunna ihdana, salah satu isteri daripada isteri Nabi, tapi dia menjadi marfu' kerana Nabi yang ikrarnya. Ini adalah metod Imam Bukhari. Perkataan sahabat, kami melakukan ini, mengandung hukum langsung daripada Nabi SAW, baik disebutkan bahawa kejadiannya di zaman Nabi atau tidak. Ini juga merupakan pendapat Al-Hakim. Okey, jadi akhazat biyadaiha, dia mengambil dengan kedua tangannya. Dalam riwayat Karimah disebutkan biyadiha, dengan sebelah tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya mengambil air sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Ismaili dalam riwayatnya. Jadi nak mandi tu nak kena ambil air. Kerana itu Nabi SAW akan mengambil air dan dia basahkan tangannya. Lalu dia ambil air, tangan kanan dia tuang kepada tangan kirinya. Itu maksudnya ada mengambil air. Seterusnya adalah fawqa ra'siha, di atas kepalanya. Maksudnya iaitu menyiram kepalanya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Ismaili. Wa biyadihal ukhra, dan dengan tangannya yang lain dalam riwayat Al-Ismaili. Thumma akhadhat biyadiha, kemudian ia mengambil dengan tangannya, yang menunjukkan urutan tertib. Sementara kata al-ukhra yang lain menunjukkan ada yang mendahuluinya. Jadi tangan itu kita dah baca hadis-hadis yang lalu bahawa mereka saling ambil air itu bergilir. Nabi ambil dulu, lepas tu isterinya ambil air. Nabi ambil, isteri ambil air. Jadi secara bergilir. Jika dikatakan bahawa hadis ini menunjukkan mendahulukan bahagian kanan dan bukan bahagian kanan kepala, maka bagaimana hadis ini bisa sesuai dengan judul bab ini? Jadi dalam hadis ini kita tengok dia mulakan dengan badan. Dia mulakan dengan badan, tapi Imam Bukhari meletakkan basuh bahagian kanan kepala dahulu. Dalam bab tu kita tengok. Lalu Al-Karmani menjawab, maksud bahagian kanan seseorang adalah bahagian kanan mulai dari kepala hingga kaki. Jadi daripada atas sampai ke bawah. Ini nampaklah kesesuaian antara hadis dengan judul bab di atas. Tapi sebelum basuh kepala, kena basuh apa dulu? Kena basuh kemaluan dulu. Basuh kemaluan, bersih, baru kita basuh kepala. Yang tu baru bahagian kanan dan bahagian kiri. Basuh kemaluan, dia tak boleh bahagian kanan dengan kiri. Dia tak payah bagi dua. Kemaluan basuh sekali je. Lepas tu baru kita
kita bahagikan daripada atas, iaitu daripada kepala baru ikutkan badan. Okay, seterusnya itu 3 kali dan bahagian kiri 3 kali. Lalu yang nampak dari maksud Imam Bukhari adalah beliau memahami bahawa 3 kali siraman tersebut masing-masing adalah untuk bahagian kepala, sebagaimana disebutkan dalam bab orang yang memulai dengan hilab. Nah, kita dah bahaskan dulu ni, awal-awal dulu. Di situ jelas disebutkan ia memulai dari bahagian kanan kepalanya. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, jadi saya rasa bab ini bab yang jelas, yang di mana kita Imam Bukhari meletakkan bab ini sebagai bab afdalnya. Yang lebih afdal kita buat sedemikian. Okay, lalu kita sampai kepada bab mandi telanjang sendirian di tempat sepi dan bagi yang menutup diri adalah lebih baik. Perhatikan betul-betul tajuk ni. Saya bacakan sekali lagi. Mandi telanjang sendirian di tempat yang sepi. Itu menunjukkan bahawa Imam Bukhari bersetuju bahawa mandi telanjang di tempat yang sepi itu dibolehkan. Kerana Imam Bukhari kalau tak setuju ataupun dia mengatakan tak boleh, dia mengatakan dia akan tulis bab tidak dibolehkan mandi telanjang di tempat yang sepi. Tapi kalau Imam Bukhari meletakkan bab mandi telanjang sendirian di tempat sepi dan bagi yang menutup diri adalah lebih baik. Underline kat situ, adalah lebih baik. Jadi ada pilihan. Okey, kerana apa? Kerana kita tengok hadisnya. Wa qala Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ahaqqu ayyustahya minhu minan nas. Ni kita katakan hadis tadi. Bahas berkata daripada ayahnya, daripada atuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah lebih berhak untuk dimalui daripada manusia. Ya, Allah lebih berhak untuk kita malu daripada manusia. Jadi kalau dengan manusia kita boleh malu, kenapa dengan Allah kita boleh telanjang? Maksudnya tak malu. Dan seterusnya. Jadi ini nanti kita akan bahaskan di bawah ni. Ada para ulama yang mengatakan tidak dibolehkan untuk kita mandi telanjang. Kerana berdasarkan hadis ini. Seterusnya ada pula hadis yang kedua. Ini Imam Bukhari membawakan hadis tentang bolehnya mandi telanjang. Itu pasal Imam Bukhari bawa 2 hadis kerana tajuknya ada 2. Dalam tajuk tu ada 2. Satu, mandi dalam keadaan telanjang, lagi satu lebih afdal bila tak telanjang. Lalu kita tengok hadis ini tentang kisah Nabi Musa AS mandi telanjang. Nabi Musa AS mandi telanjang. Kita tengok an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Tengok yang bagi hadis tu dulu Abi Hurairah dulu. Nampak? Betapa rapatnya Abu Hurairah dengan baginda alaihi salatu wasallam. An Abi Hurairah, siapa sekali lagi nama dia? Abdurrahman bin Auf. Bukan? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Itu Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila ba'd, wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdahu, faqalu wallahi ma yamna'u Musa ay yaghtasila ma'ana illa annahu adar. Subhanallah. Fadhahaba marratan yaghtasilu fawadha'a thawbahu ala hajar fafarra al-hajar bi thawbihi fakharaja Musa fi ithrihi yaqulu thawbi ya hajar hatta nadharat banu Israil ila Musa faqala wallahi ma bi Musa min ba'as wa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajar darban faqala Abu Hurairah wallahi innahu la nadabun bil hajar sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Subhanallah. Pernah dengar tak kisah ni? Tak pernah dengar? Pernah? Kalau tak pernah dengar, kita dengar hari ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ke anhuma. Radhiyallahu anhu ke anhuma. Kenapa hu? Kenapa hu? Kerana
Seorang. Kalau sebut anhuma untuk, kalau kita sebut Ibnu Umar radhiyallahu dengan ada dua orang. Ibnu Umar satu orang. Bapak dia kenapa? Umar. Bapak dia Umar. Saya tahu bapak dia Umar bin Khattab. Habis ini tak ada bapak ke? Abu Hurairah ada bapak tak ada bapak? Ada. Siapa bapak dia tadi? Abbas Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi itu gelaran. Ataupun itu kabilahnya. Jadi dia ada bapak. Tapi kita sebutkan radhiyallahu anhu kerana yang Islamnya seorang. Kalau Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kita mengatakan radhiyallahu anhuma kerana Islamnya dua orang, Abbas dengan Abdullah, dan Abdullah dengan Umar. Jadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita telah menjadi kebiasaan Bani Israel mandi telanjang. Bani Israel ni siapa? Sekarang Bani Israel siapa? Orang-orang Yahudi. Dah menjadi kebiasaan Bani Israel itu mandi telanjang. Mandi telanjang tahu kalau siapa yang pernah pergi swimming pool, kalau tengok apa ni, orang mandi dalam toilet tapi telanjang. Jadi ini satu musibah. Jadi bukan Bani Israel je, orang agama lain pun dah pandai mandi telanjang. Mandi telanjang seorang tak apa, mandi telanjang depan orang. Ini tak tutup pintu. Satu sama lain saling melihat. Dia bukan mandi telanjang sahaja. Maksudnya mandi telanjang secara berjamaah. Kita boleh buat satu hari ni. Jangan dia mandi telanjang, secara mandi telanjang tu dah jadi satu kebiasaan. Yang campur dia lagi unik, iaitu dia lihat, saling melihat. Jadi ini antara adab siapa? Adab Bani Israel. Jadi kalau kita mandi, jangan jadikan sedemikian. Namun Musa alaihi salam mandi seorang diri. Jadi Nabi Musa alaihi salam tak nak join dia orang. Dia orang mandi telanjang, seorang tengok dia punya, tengok dia punya. Dia punya apa? Tengoklah apa-apa. Kalau mandi telanjang tahu nak tengok apa. Maksudnya mereka saling melihat. Tapi Nabi Musa tak nak join. Nabi Musa nak mandi seorang-seorang, tapi telanjang. Beza. Itu nak menunjukkan bahawa Nabi Musa alaihi salam pun mandi telanjang. Mandi seorang diri. Mereka mengatakan demi Allah. Tengok, ni Bani Israel kata apa? Demi Allah. Itu maksudnya mereka itu beriman kepada Allah. Ni Bani Israel. Demi Allah, tidak ada yang menghalanginya mandi bersama kita, kecuali kerana penyakit yang dideritanya. Ataupun dalam, kalau kita tengok dalam translation adar, adar tu adalah kita mengatakan penyakit macam mana nak cakap ni, penyakit kemaluan yang besar. Faham tak? Maksudnya ada orang yang kemaluan dia besar sebelah. Contohnya. Jadi mereka mengatakan bahawa Musa tak nak join kita, confirm dia punya kemaluan dia ada penyakit. Faham tak? Tu pasal mereka cakap, dia orang tak berani, Musa tak berani mandikan kita. Pasal Musa punya kemaluan ada sesuatu. Pasal dia orang tu pasal buruk sangka. Tu pasal kita jangan buruk sangka dengan orang. Kita baik sangka je lah. Dia tak nak mandi sudah, ataupun nak mandi seorang-seorang, tu biar. Kita tak payah nak sangka dia ada penyakit ke, telinga dia besar ke, telinga dia kecil ke. Itu tak menjadi satu kepastian. Maka pada satu ketika Musa pergi mandi. Lalu Nabi SAW menceritakan, satu hari Nabi Musa AS pergi untuk mandi. Ia menaruh pakaiannya di atas batu. Dari Nabi Musa AS mandi. Dan ini menunjukkan bahawa Nabi Musa AS buka pakaiannya secara telanjang. Maka dia pun letak pakaian dia atas apa? Atas batu. Batu tahu batu
Lalu batu itu dengan izin Allah melarikan pakaiannya. Jadi batu itu lari. Ini antara Allah Subhanahu Wa Taala izinkan batu itu untuk lari. Jadi itu menunjukkan bahawa setiap makhluk itu hidup. Setiap makhluk kejadian yang Allah jadikan, ia berupa batu ke, pokok ke, tanah ke, gunung ke, langit ke, apa sekali pun, atau ikan, ikan pun mendoakan kita. Subhanallah. Ikan pun doakan kita. Bila kita menuntut ilmu. Hatta hitanul fil bahr. Nabi SAW mengatakan hatta ikan-ikan di lautan itu mendoakan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Subhanallah. Sayang ikan tak? Sayang. Nampak tak? Ikan kita tak tahu berapa banyak kat dalam laut tu. Betul? Orang tangkap ikan daripada dulu sampai sekarang habis tak? Tak habis. Itu dia boleh makan asam pedas. Adanya ikan. Tapi subhanallah, kerana Allah menaikkan darajat orang yang menuntut ilmu, itu hatta ikan mendoakan kita. Subhanallah. Itu baru ikan, baru malaikat lagi. Dan itu nak menunjukkan bahawa semua makhluk Allah itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Atas perbuatan kita. Lalu batu itu pun lari. Ni perangai pula batu ni. Nabi Musa mandi, dia letak baju kat atas batu, batu boleh lari. Bila batu lari, macam mana? Nabi Musa kena kejar lah. Jadi apa yang dikatakan? Lalu batu itu dengan izin Allah melarikan pakaiannya. Musa pun keluar mengejar. Tengok, Musa keluar kejar batu tu. Sambil berkata, boleh bayangkan tak? Kejar sambil berkata, pakaianku, wahai batu, oi batu, itu pakaian aku, kau nak lari ke mana? Itu Nabi Musa AS, dia mengatakan sedemikian kepada batu, sehingga Bani Israel melihat kepadanya. Jadi Nabi SAW lari waktu tu dalam keadaan tak ada baju. Pasal baju dia ke mana? Kena bawa lari dengan siapa? Dengan batu. Lalu dia bila dia lari, lalu Bani Israel pun nampak apa yang dia nampak. Baru dekat situ mereka clarify, Musa ni biasa-biasa je, bukan ada sakit pun. Tengok, kerana dia suuzon dulu. Kerana dia sangka buruk, tapi bila dah nampak, baru adanya yang dia nampak. Sehingga Bani Israel melihat kepadanya. Mereka berkata, sekarang baru mereka berkata, demi Allah, Musa tidak apa-apa, iaitu tidak berpenyakit. Yang dia sangka sebelum ni Musa punya kemaluan ada sakit, tapi lepas dia tengok sendiri, maka itu tak ada penyakit. Maka Musa mengambil pakaiannya dan memukuli batu tersebut. Siaplah kau bawa lari baju aku kan. Lalu dia dapat batu tu, zas kena. Kena pukul. Batu tu kena pukul. Lalu Abu Hurairah pun berkata, demi Allah, pukulannya meninggalkan bekas di batu itu sejumlah 6 atau 7 pukulan. Ambil kau. Jadi batu tu kena pukul. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul batu. Kita pukul batu, batu ketawa kat kita je. Betul tak? Apa aku tak ada sakit apa pun, dia punya tangan kau tengok tu berdarah. Tapi Nabi Musa alaihissalam pukul batu tu kena 6 kali. 6 das kena. Atas kenapa? Kerana dia larikan baju Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga seperti mana Nabi SAW anjurkan untuk kita bunuh cicak. Pernah bunuh cicak tak? Pernah. Itu antaranya, antara akibatnya. Kerana ada perangai-perangai yang tersendiri. Jadi kita tengok keterangan hadis. Jadi hadis ini para ulama mengatakan bolehnya mandi secara telanjang. Tetapi jangan mandi macam Bani Israel tadi. Mandi telanjang saya beramai-ramai, buat pesta. Pesta biasa mandi buih. Ni dia tak payah mandi buih. Mandi pagi dengan telanjang beramai-ramai. Itu jangan. Lalu kita nak kena mandi telanjang, tapi boleh, disyaratkan tak dinampakkan orang. Bukti apa? Bukti Nabi Musa, dia tak nak join dengan diorang. Musa nak sendiri, tapi ternampak juga. Jadi dari situ para ulama mengatakan bahawa bolehnya kita melihat
kemaluan seseorang dalam keadaan darurat. Faham tak? Jadi kan tadi Nabi Musa lari, kan orang-orang nampak kemaluannya. Itu dalam keadaan darurat ke Nabi Musa sengaja nak lari? Itu dalam keadaan darurat. Jadi kalau orang sengaja nak lari dalam keadaan telanjang tu tak betul. Ya seperti mana yang berlaku dekat Arab Street beberapa hari lepas. Tak beberapa hari dah, beberapa bulan lepas. Betul tak? Ya dalam keadaan telanjang, dia baring atas road. Apa? Power apa? Telanjang baring atas road. Siapa berani? Tu kalau orang buat sedemikian itu tak betul. Ya ataupun hilang akalnya. Ya tapi kalau dalam keadaan darurat tu, pasal para ulama mengatakan orang kalau kena masuk operation, kena masuk operation, dia nak kena day surgery ke 1 month surgery ke, itu tak jadi masalah. Yang penting dia boleh tengok kemaluannya ataupun tengok auratnya dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan darurat. Seperti mana Nabi Musa AS, bukan dia sengaja nak lari nak tunjukkan orang, tetapi dalam keadaan darurat. Kalau tak kejar batu tu, makin jauh batu tu. Betul tak? Makin hilanglah baju Nabi Musa AS. Mari kita tengok keterangan hadis ni. Mandi telanjang sendirian di tempat yang sepi, yakni sepi daripada manusia. Kalimah lebih baik menunjukkan bolehnya hal itu menurut kebanyakan ulama. Ibnu Abi Layla tidak sependapat. Jadi ada pendapat yang tak setuju dengan pendapatnya. Sepertinya ia berpegang kepada hadis daripada Ya'la bin Umayyah, idza ghtasala ahadukum falyastatir. Jika salah seorang dari kalian mandi, hendaklah ia menutup auratnya. Itu bentuk satu perintah. Jadi mereka mengatakan dalam mandi walaupun sendirian itu kena tutup aurat. Nabi berkata demikian kepada seorang lelaki yang dilihatnya mandi sendirian dengan telanjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Bazzar juga meriwayatkan dengan hadis yang panjang daripada Ibnu Abbas. Jadi ayyustahya minhu minan nas, untuk dimalui daripada manusia. Demikianlah lafaz yang dinukil majoriti perawi. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan bahawa ahaqqu ayyustatar minhu, lebih berhak untuk kita menutup aurat daripadanya. Namun kedua lafaz ini mempunyai makna yang sama. Lalu para penulis kitab sunan, apa tu kitab sunan? Sunan kali jaga dengan Sunan Ampel. Sunan apa? Kalau kita sebut kitab sunan, apa tu sunan? Kitab sunan, tu pasal kita sebut Sunan Abu Daud. Lagi sunan apa dia? Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dengan Sunan Ibnu Majah. Kenapa dikatakan sunan? Kerana dia adalah susunan dia. Susunan kitabnya itu melalui bab fiqh. Kitab fiqh. Itu pasal kita tak panggil Sahih Bukhari Sunan Bukhari. Betul tak? Itu pasal kita tak panggil Sahih Muslim Sunan Muslim. Antaranya kerana para ulama mengatakan bahawa dia adalah susunan dia. Kalau kita tengok dalam jilid 1 itu bab apa? Bab akidah. Betul tak? Imam Bukhari. Tapi kalau kita tengok dalam bab kitab sunan, dia akan mulakan dengan kitab-kitab fiqh dulu. Kitab tahara, kitab solat, lepas tu baru yang lain-lain lagi. Dan kitab sunan antaranya adalah dia tak khususkan semuanya sahih. Itu pasal kita panggil Sahih Bukhari. Pasal Imam Bukhari dengan Imam Muslim sendiri mensyaratkan bahawa dalam kitabnya semua nak kena sahih, tak boleh tak sahih. Tapi kitab sunan banyak hadis-hadis dhaif. Hatta dalam Sunan Ibnu Majah ada, contohnya Ibnu Jauzi mengatakan bahawa adanya hadis maudhu'. Bukan mereka tak tahu, mereka tahu, tapi mereka sengaja masukkan supaya ada orang juga tahu bahawa dalam bab ni ada juga hadis yang lemah atau hadis yang palsu. Jadi itu kitab sunan. Jadi para penulis kitab sunan dan lainnya telah meriwayatkan pula hadis ini dari berbagai jalur periwayatan yang semuanya bersumber daripada bahz. Bahz ni yang riwayatkan hadis apa? Yang riwayatkan hadis tadi. Allah lebih berhak untuk kita malu daripada orang lain. Ini dari berbagai jalur periwayatan yang semuanya bersumber daripada bahz, di mana riwayat tersebut dianggap hasan baik oleh Imam Tirmizi dan digolongkan sebagai hadis hasan oleh Al-Hakim. Jadi hadis itu, hadis yang mereka katakan, iaitu semuanya ada hadis hasan di dalam bab untuk kita menutup pakaian, menutup dengan kain. Ibn Abi Shaybah berkata,
bahawa Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami dari Bahz daripada ayahnya, daripada atuknya, ia berkata, aku berkata, wahai Nabi Allah, apa yang boleh dan apa yang harus kami tinggalkan berkenaan dengan aurat kami. Ni hadis yang lengkap. Jadi hadis yang atas dari Imam Bukhari bawa sikit je. Ini antara hadis yang lengkap. Jadi dia tanya, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang boleh dan apa yang harus kami tinggalkan berkenaan dengan aurat kami? Nabi SAW bersabda, periharalah auratmu kecuali terhadap isteri-isteri dan budakmu. Maksudnya apa? Isteri-isteri kita boleh lepaskan aurat kita. Maksudnya kalau kita nak bersama dengan isteri kita ataupun kita mandi bersama dengan isteri kita, kita boleh mandi secara terbuka. Ya, aurat kita boleh terbuka. Kita boleh melihat aurat dia dan dia boleh melihat aurat kita. Dan budakmu. Apa tu budakmu? Bukan budak-budak kecil. Depan budak kecil kita buka aurat. Tengok pak cik ni dah kenapa bukan dalam budak-budak kecil. Budak tu maksudnya apa? Hamba. Hamba. Kerana tu kita boleh bersama dengan hamba. Tetapi galakan dalam Islam itu membebaskan hamba. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka banyak anjuran daripada Al-Quran untuk kalau kita ada sesuatu yang kita nak kena tebus hamba dulu. Bebaskan dia. Aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami seorang diri sahaja? Maksudnya bila kita seorang-seorang diri, bagaimana keadaan kita? Boleh tak kita telanjang bulat? Contohnya kita kat rumah seorang-seorang. Kat rumah ada orang tak? Yang tak ada orang lah. Maksudnya orang nak pergi kerja atau anak-anak nak pergi sekolah, tinggal ibu seorang kat rumah. Nak masak. Tapi janganlah nak masak dengan tak berpakaian ataupun telanjang. Kena asam pedas, sakit pula. Jadi itu antara bagaimana kita nak adab kita. Adakah kita boleh telanjang ataupun tidak? Lalu Nabi SAW bersabda, Allah lebih berhak untuk kita malu daripada manusia. Jadi itu yang Nabi SAW sabdakan. Jadi jalur periwayatan hadis ini sampai kepada Bahz dan derajatnya adalah sahih. Oleh kerana itu Imam Bukhari menyebutkan dengan menggunakan lafaz yang berindikasi bahawa ia adalah hadis yang sahih. Akan tetapi kat situ, sesungguhnya Bahz dan ayahnya tidak memenuhi persyaratan hadis sahih yang dimuat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih ini. Oleh kerana itu ketika beliau menyebutkan penggalan hadis kakeknya Bahz di dalam kitab An-Nikah, beliau Imam Bukhari tidak menggunakan lafaz yang menunjukkan bahawa riwayat tersebut adalah hadis sahih. Bahkan beliau hanya berkata telah disebutkan daripada Muawiyah bin Haidah. Jadi kita tahu bahawa Imam Bukhari punya pensyaratan untuk meletakkan satu darjat itu hadis sahih, mesti syarat yang begitu tinggi. Dan itu yang menetapkan Imam Bukhari punya hadis yang paling utama dalam Islam. Kerana syaratnya begitu ketat. Sampai imam lain, contoh Imam Tirmizi tadi, Imam Hakim meletakkan bahas tadi itu hadisnya adalah hadis yang sahih, malah hasan dan sebagainya. Tapi Imam Bukhari walaupun sahih, tapi dia tak berani meletakkan sahih, tapi dia mengatakan diriwayatkan seperti mana riwayatkan disebutkan daripada oleh Muawiyah. Dari sini dapat diketahui apabila Imam Bukhari menggunakan lafaz yang menunjukkan bahawa riwayat tersebut adalah sahih sehubungan dengan hadis-hadis yang beliau sebutkan tanpa menyertakan jalur periwayatannya, maka hal itu tidak bererti riwayat yang dimaksud memiliki darjat sahih. Bahkan semuanya tergantung pada status perawi hadis tersebut. Seterusnya kita tengok dari redaksi hadis ini dapat diketahui bahawa konteksnya adalah menerangkan mandi dengan aurat terbuka, tidak seperti perkataan Ibnu Abdul Malik yang menyatakan bahawa tafsiran sabda Nabi lebih pantas untuk kita malu terhadapnya, yakni jangan berbuat maksiat kepadanya. Jadi ada yang mengatakan bahawa Allah itu lebih pantas untuk kita malu. Abdul Malik mengatakan apa? Bahawa itu adalah malu, jangan buat maksiat. Tetapi ini menunjukkan bahawa dalam hal mandi, dalam hal kita membuka aurat, bukan dalam hal bermaksiat. Adapun sabda Nabi SAW, kecuali terhadap isteri-isteri kamu, merupakan dalil bolehnya bagi isteri melihat aurat suaminya. Lalu dianalogikan bahawa suami juga boleh melihat aurat isterinya. Lafaz hadis ini juga menjadi dalil.
tidak bolehnya melihat aurat orang lain selain untuk dikecualikan dalam ayat, termasuk antara laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Jadi kalau Nabi kata boleh melihat aurat isteri dan suami, maksudnya aurat laki-laki lain kita tak boleh lihat. Dan itu kita dah bahaskan dalam had aurat. Ya, adakah peha termasuk aurat? Ya, adakah pusat termasuk aurat? Itu kita dah bahaskan pada perbahasan yang lalu. Cuma yang jelas Nabi SAW mengatakan apa yang ada di antara pusat dengan peha dengan lutut itu adalah aurat bagi lelaki. Okey, namun secara lahiriah hadis bahas di atas menunjukkan bahawa telanjang dalam keadaan sendiri meski di tempat yang jauh dari orang lain adalah dilarang. Akan tetapi Imam Bukhari menyatakan bolehnya seorang mandi dalam keadaan telanjang berdasarkan kisah Nabi Musa dan Ayub AS. Tadi kita dah kisahkan tentang Nabi Musa. Lepas ni Imam Bukhari akan kisahkan tentang Nabi Ayub, tentang dia pula mandi telanjang. Jadi ini bukan satu benda yang terkutuk, iaitu mandi telanjang. Kerana para anbiya pun mandi telanjang. Nabi SAW sendiri mandi telanjang. Buktinya Nabi mandi dengan Aisyah dalam satu bekas bejana, itu dalam keadaan telanjang. Dan ini bukan satu benda yang terkutuk. Cuma afdalnya boleh mandi dalam keadaan kita tutup aurat kita seandainya kita inginkan. Sisi penempatan dalil dari kisah tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Battal, bahawa keduanya termasuk orang yang kita diperintahkan untuk meneladaninya. Hal ini tentu berdasarkan pendapat syariat umat terdahulu adalah syariat untuk kita juga. Jadi kalau Nabi kisahkan tentang, ada orang katakan ini kan syariat Nabi Musa dengan Nabi Daud, dengan Nabi Ayub. Jadi itu syariat dulu. Syariat kita kan dah lain. Jadi dia punya kaedah adalah apa syariat yang terjadi pada dahulu, selagi tak ada larangan, itu boleh di carry on. Itu boleh diteruskan. Selagi tak ada larangan daripada Nabi SAW. Contohnya, yang ada larangan apa? Adalah meratapi mayat, jenazah. Itu Nabi cakap apa? Itu adalah daripada adat jahiliyah, dia Nabi larang untuk kita teruskan. Antaranya. Dan banyak lagi syariat yang dulu, tapi Nabi SAW dah melarang melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang lebih kuat bahawa sisi penetapan dalil dari kisah di atas, Nabi SAW mengisahkan tanpa memberi komentar apa-apa. Ini menunjukkan bahawa hal tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sebab jika tidak demikian, tentu Nabi dah menjelaskan. Jadi itu pasal para ulama mengatakan boleh, kerana Nabi tak komen pun. Nabi Musa mandi, Nabi tak komen. Nabi Ayub mandi, Nabi tak komen. Nabi sendiri mandi dengan Aisyah, dengan Maimunah, dan seterusnya. Nabi SAW pun tak mengatakan bahawa ini dilarang ataupun dikutuk. Jadi boleh kita buat pilihan. Yang sama ada kita nak menyingkapkan aurat kita dengan syarat, itu dengan syarat aman daripada orang lain nampak. Aman daripada orang lain nampak kemaluan kita. Berdasarkan pemahaman seperti ini, kedua hadis di atas dapat dipadukan, yakni berdasarkan mengatakan bahawa konteks hadis Bahz bin Hakim adalah menjelaskan perbuatan yang lebih utama. Pasal Imam Bukhari letak yang lebih afdal, yang lebih utama. Maka inilah yang telah diisyaratkan oleh Imam Bukhari dalam judul bab. Akan tetapi sebagian ulama mazhab Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang mengharamkan bagi seseorang telanjang meski sendirian. Namun pendapat yang masyhur di kalangan ulama salaf, itu mazhab Syafi'i, adalah bahawa itu hukumnya makruh, iaitu tidak disukai. Kerana Ibnu Hajar Al-Asqalani antara ulama besar Imam Syafi'i. Jadi dia mengatakan dalam Syafi'i pun ada dua pendapat. Itu pasal dalam mazhab pun banyak pendapat. Baru satu mazhab, belum mazhab-mazhab yang lain. Kerana apa? Kerana bukan mereka suka-suka hati nak bercanggah pendapat. Ada pandangan-pandangan yang berbeza pendapat. Jadi kita hormati pandangan-pandangan para imam kita. Jadi hadis yang secara detail itu kanat Banu Israel dan cerita tentang batu, InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang. Lalu kita sambung pada kitab kita, iaitu figure Rasulullah
ataupun adalah Syama'il Muhammadiyah. Solat duduk, kalau solat atas kursi ini dia punya hal dia hal yang mudarat. So mudarat dia dah ada special excuse lah. Okay, jadi tengok kursi pula. Dia tengok kursi, ada kursi kecil, ada kursi besar, betul tak? Ikut kesesuaian tu lah. Okay, apa yang mampu? Apa yang mampu, kalau kita boleh mampu untuk merapatkan saf, seandainya belakang kita tak ada orang, kita letak kursi kita kat belakang sikit. Pasal kita boleh berdiri. Dan seterusnya. Tapi kalau seandainya tak mampu, kita buat apa yang mampu je lah. Kerana kadang-kadang kita akan mengganggu orang lain. Kerana ada orang yang duduk, dia nak rapatkan saf kat depan, sampai orang nak solat kat belakang tu tak nak solat kat situ. Pasal apa? Nak sujud macam mana? Dia menghadap kepada kayu kursi tu. Jadi itu tengok kesesuaian masing-masing lah. Ni kita tak boleh nak apply kepada semua tempat. Pasal ada kursi kecil, ada kursi besar. Ada ambil kursi pengantin letak untuk solat. Itu lagi besar lah. Itu memang nak kena minta. Ikut yang mampu. Pasal asal kepada solat itu berdiri. Kalau dia tak mampu itu duduk tahiyat, berdiri dia mampu, kena berdiri. Kalau dia duduk, itulah kalau dah memang ada kerusi, dia tak boleh nak sekejap-kejap alih. Okey, dia lagi-lagi orang kita kalau banyak kali alih lagi sensitif. Betul tak? Kerana 3 kali bergerak dah batal solat. Jadi dalam keadaan tu kita buat apa yang kita mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita atas usahanya kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita berhenti di mana? Cincin Rasulullah. Betul tak? Nombor 75. Okey, kita tengok daripada Anas. Betul tak? 75 muka surat 81. Hadis ke-75 an Anasin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatimahu. Tengok nombor 75, footnote kat bawah tu ada hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Apa maksud dhaif? Maksudnya adalah lemah. Kita baca sikit kenapa dia lemah. Kita tengok dekat bracket dekat situ. Saya katakan, penulis berkomentar, hadis ini adalah hadis yang mungkar, iaitu riwayat dhaif menyalahi matan riwayat sahih. Dan memang demikian adanya. Walaupun demikian, underline kat situ, itu penting. Walaupun demikian, jadi tak semua dhaif kita kena tolak. Walaupun demikian, hadis ini disahihkan oleh penulis dan selainnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab takhrij dan saya jelaskan dalam Irwaul Ghalil. Dan dhaif Sunan Abu Daud, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahwasanya Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang seorang yang di cincinnya terukir salah satu daripada nama Allah, kemudian masuk ke kamar kecil. Dia menjawab, bukankah di cincin Rasulullah terdapat salah satu ayat daripada ayat-ayat Allah, maksudnya tulisan Muhammadun Rasulullah. Jadi hadis ini ada wajahnya juga untuk kita terima, kerana ada yang mendhaifkan dan ada yang mensahihkan dalam penguat yang lain. Daripada Anas kita tengok bahwasanya Nabi SAW ketika hendak masuk ke kamar kecil. Kamar kecil tu apa? Kamar kecil apa? Toilet. Kalau kamar besar,
Kamar tidur. Orang Indonesia panggil kamar besar kamar tidur Dia panggil kamar kecil kamar besar tak ada. Sekatilah. Yang penting Nabi SAW kalau nak masuk dalam kamar kecil, iaitu ke dalam toilet, beliau melepaskan cincinnya. Jadi ini kita dah katakan hadis dia walaupun hadis dhaif, tapi ada wajahnya pada di sisi yang lain. Kerana ada apa? Adanya perkataan Allah kat situ. Betul tak? Allah, Muhammad, Rasul. Yang kita dah bahaskan minggu lepas tentang cincin Nabi SAW. Itu adanya cincin. Jadi antara adabnya, kita tak boleh nak baca Al-Quran dalam toilet. Betul tak? Ada orang baca Baqarah tengah buang air besar. Nak bagi lawas lagi bagi lawas lagi, bagi semua keluar Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Makin khusyuk dia. Itu tidak dibolehkan. Lalu antara adabnya adalah kita tak boleh nak bawa masuk barang-barang. Walaupun hadis ini dhaif lah, tapi ini adab kita. Adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam toilet kita tak boleh nak berbual, apatah lagi nak masukkan ayat-ayat suci Al-Quran. Antara masuk toilet jangan berbual. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Kerana kalau ada darurat, kita senyap je kat dalam tu, apa orang tak tahu. Betul tak? Tentu ada api, berlaku kebakaran, ada orang tak kat dalam, senyap. Dah sampai api kat luar pintu, baru kita nak bersuara. Api, kita pula boleh bersuara pula. Jadi dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Tapi dalam keadaan tak darurat, tak boleh sembang-sembang. Biasa dekat toilet, public toilet macam tu. Ada kawan di sebelah, kawan lagi satu sebelah. Tanya khabar. Orang masuk tengok siapa tengah berbual. Tengok dua orang tengah berbual sebelah dengan sebelah. Sekarang berbual bukan dengan orang sebelah, berbual kat handphone lagi. Betul tak? Buat apa? Aku dalam toilet ni. Subhanallah. Tak payahlah angkat. Angkatlah waktu tempat lain. Kerana itu adab dalam kita masuk toilet, buang hajat kita. Jadi apatah lagi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam keadaan darurat. Contohnya, kita tak ada tempat nak letak barang kita. Contohnya kita ada contoh buku zikir pagi, zikir petang. Tak, kita nak masuk toilet, letak beg kat luar, hilang. Betul? Itu para ulama katakan itu pun dalam keadaan darurat. Adanya nama-nama Allah di situ. Jadi itu kita kena tengok kes lah. Ini case by case. Lalu kita tengok hadis seterusnya, hadis ke-76. Ani bin Umar, ini daripada anak Umar radhiyallahu anhu ke anhuma? Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Sebutkan tadi siapa 4 orang yang semua Abdullah tu? Abdullah bin Umar lagi, Abdullah bin Abbas lagi, Abdullah bin Zubair lagi, Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi ini 4 sekawan yang paling antara banyak yang meriwayatkan hadis, dan dia antara orang yang faqih. Faqih pada zaman tabi'in. Kerana waktu by the time zaman tabi'in, mereka dah jadi senior. Waktu zaman Nabi, mereka antara anak-anak. Itu pasal nama dia Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, semua anak-anak, anak Umar, anak Mas'ud. Tapi bila zaman tabi'in, dia antara ulama, antara yang paling besar, sahabat yang memberikan banyak ilmu Islam kepada ummah. Jadi seandainya mereka tak berusaha keras, takkan dapat ilmu ni pada kita. Betul tak? Kalau kita jadi macam Ibnu Umar, kecil-kecil ni, malas dah ustaz tu berbual apa, aku tak faham. Baik aku main. Betul tak? Main game kat belakang. Tapi kalau Ibnu Umar dia fikir macam tu, takkan dia hafal hadis-hadis begini. Nampak tak? Ini menunjukkan bahawa tengok dulu para sahabat kecil-kecil dah banyak menuntut ilmu. Tapi kita kecil-kecil banyak menuntut game. Betul tak? Lagi-lagi ibu bapa manjakan, belikanlah handphone. Betul? Belikanlah iPad, belikanlah, jangan belikan pad sudah. Belikan apa-apa saja, semua bagi anak, manjakan. Ini game baru. Jadi mudah-mudahan anak kita boleh main, bukan tak boleh, cuma kurangkanlah. Kurangkan, janganlah bagi dia. Bagi ada limited time. Kita boleh bagi supaya kita masukkan dia banyak itu kepada ilmu, banyakkan baca Al-Quran. Jadi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata,
ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiman min wariq fakana fi yadi Abu Bakar wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'rin aris naqushuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah cincin yang terbuat daripada perak. Perak. Jadi khataman min wariq. Ni warik itu perak. Kalau warakah itu kertas. Tak? Warik itu perak. Perak tahu silver. Cincin itu berada di tangan beliau, kemudian di tangan Abu Bakar. Cincin berada di tangan beliau, kemudian di tangan Abu Bakar, kemudian di tangan Umar, dan kemudian di tangan Utsman, hingga terjatuh di sumur Aris. Apa tu sumur? Telaga. Telaga Aris. Nama dia Telaga Aris. Tengok footnote kat situ 127. Nama sebuah sumur yang terletak di sebuah kebun di dekat Masjid Quba dinisbahkan kepada nama salah seorang Yahudi yang bernama Aris. Artinya dalam bahasa penduduk Syam adalah petani. Bi'run Aris. Bi'ir petani. Ukirannya adalah Muhammadun Rasulullah. Jadi apa sejarahnya? Kisahnya, pada satu hari Nabi SAW pergi ke Bi'ir Aris. Bi'ir Aris ni kat mana? Dekat dengan Masjid Quba. Pernah pergi Masjid Quba kan? Pernah buat umrah tak? Pernah pergi Masjid Quba tak? Confirm pergi punya. Kalau siapa yang tak pergi tu claim balik kat travel. Pasal apa? Masjid Quba ni apa fadilatnya? Solat 2 rakaat Allah bagi pahala umrah. Lalu dekat Masjid Quba, kalau kita pergi hari inilah, kat mana terletaknya Bi'run Aris? Para ulama mengatakan bahawa tempatnya dekat tempat air terjun sekarang. Kau tengok tak ada fountain kat depan Masjid Quba tu? Perasan tak perasan? Perasan nanti Google tengok dekat Masjid Quba. Masjid Quba kat sini dia ada junction kat sini. Lalu kat bahagian tepi ni semua adalah dia punya pancutan air yang kita buat sebagai hiasan dan sebagainya. Itu dikatakan bahawa itulah tempat Bi'run Aris. Dan Bi'run Aris itu dulunya ada pintu. Ada pintu. Lalu Nabi SAW satu ketika Nabi SAW datang kepada telaga tersebut, perigi tersebut. Lalu Nabi SAW pun masuk dan Nabi SAW celup kakinya kat dalam Bi'run Aris. Nabi SAW sing-sing bajunya sampai nampak dia punya betis. Betis tahu Lalu Nabi SAW suruh tutup pintu. Nabi SAW suruh tutup pintu. Jadi kat situ itu ada pintu kat situ. Ada pintu. Lalu apa yang berlaku? Lalu Nabi SAW pun masukkan kaki. Lepas tu Nabi SAW tiba-tiba ada orang yang ketuk pintu. Orang yang ketuk pintu. Nabi tanya, siapa? Nabi suruh orang yang tutup pintu tadi tu tanya, siapa yang minta izin? Lepas tu dia pun katakan, ya Rasulullah, itu adalah Abu Bakar. Lalu kau pesan kepada Abu Bakar, izinkan dia masuk. Tu pasal antara adab kita nak masuk rumah orang, nak masuk office orang, kena ketuk sampai dia bagi izin untuk masuk. Yang ketuk sekali terus masuk. Itu nama dia wajar. Itu nama dia kurang adab. Kita masuk, oi boleh masuk. Kejap. Apa orang tengah terselak kain ke apa, betul tak? Jadi itu antaranya. Nabi cakap izin lahu. Bagi dia izin masuk dan bagi tahu dia berita gembira bahawa baginya syurga. Baginya syurga. Lalu Abu Bakar pun dibukakan pintu untuknya. Lalu Abu Bakar pun masuk dan dia duduk sebelah kanan Nabi SAW. Dia pun masukkan kaki seperti mana Nabi SAW. Sebelah kanan. Lalu Abu Bakar pun dah dikatakan bahawa dia antara penduduk syurga. Allahu Akbar. Kalau kita lah Nabi SAW janjikan kita antara penduduk syurga, happy tak? Happy. Lepas tu terus tak solat dah. Aku penduduk syurga, babe. Engkau siapa? Tak payah solat. Subhanallah, kita tengok Abu Bakar.
Makin Nabi janjikan dia penduduk syurga, makin dia infakkan semua hartanya ke jalan Allah. Subhanallah. Nampak tak? Makin dia bersungguh-sungguh protect Nabi SAW. Makin dia bersungguh-sungguh berjihad untuk Nabi SAW. Nampak? Itu beza. Kita dapat bonus je bulan ni, dah lepas tu tak nak kerja. Tak? Itu mindset. Mindset kita kena ubah. Lalu lepas tu ada orang ketuk lagi. Lalu orang yang buka pintu tadi pun mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah Umar. Umar meminta izin untuk masuk. Lalu Nabi SAW mengatakan, izin lahu, izinkan dia masuk. Lalu cakap kat dia bahawa dia antara ahli syurga. Bahawa dia bukakan pintu. Dia katakan, Rasulullah izinkan kau masuk. Lalu Umar pun duduk bahagian kiri Nabi SAW. Lalu dia pun dikatakan bahawa kau telah dijanji syurga. Subhanallah. Kita terharu Abu Bakar dengan Umar. Bukan kerana ni sahabat Nabi, Nabi pilih kasih, tidak. Kerana darajat mereka di antara semua para sahabat yang begitu tinggi. Lalu setelah itu ada orang ketuk lagi. Lalu ditanyakan, siapa tu? Mengatakan bahawa itu adalah Uthman bin Affan, nak minta izin masuk ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, izinkan dia masuk dan bagi dia kabar bahawa dia akan masuk syurga. Dan katakan dia banyakkan bersabar atas fitnah yang akan berlaku atas dirinya. Atas baula, iaitu atas fitnah ataupun atas kejadian yang akan berlaku pada dirinya. Dan dia pun suruh Osman pun masuk. Osman pun masuk. Dia pun duduk depan Nabi. Tadi Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman duduk depan. Dan di antaranya adalah Nabi janjikan bahawa cincin Nabi akan jatuh di tangan Osman, akan terjatuh pada Bi'run Aris. Itu terjadinya fitnah besar-besaran. Jadi itu Bi'run Aris kat mana? Dekat Masjid Quba. Jadi kerana itu Osman waktu dia nak dibunuh, dia relax je. Hatta Sayyidina Ali nak hantar pasukan untuk menentang semua golongan-golongan yang nak bunuh Umar, nak bunuh Osman. Dia cakap, tak apa, kalau engkau adalah anggap aku sebagai khalifah, kau dengar cakap aku. Begitu juga para sahabat lain. Mengatakan mereka nak backup Osman. Pasal mereka boleh ada kekuatan, bukan tak ada. Pasal mereka, biasalah kita tengok Osman, takkan kita nak biarkan Osman terbunuh, betul tak? Tetapi Osman katakan, tidak. Aku dah akan ditakdirkan hayat aku sebegini. Lalu kita, tu panjang pula lah cerita pembunuhan Osman. Lalu itu terjatuhnya cincin. Jadi cincin Rasulullah lepas Rasulullah wafat jatuh kepada tangan Abu Bakar. Maksudnya Abu Bakar take over. Lepas tu Umar take over. Lepas tu Osman take over. Maka jatuhnya cincin itu sampai sekarang tak dijumpai pada Bi'run Aris. Dan hari ini dah tak ada lagi Bi'run tu. Kerana dan Bi'r tu kenapa dikatakan? Kerana kat kawasan Quba, perasan atau tidak, kat situ antara tempat yang paling subur. Yang paling subur penanaman kurma. Kita tengok Masjid Quba sekelilingnya pokok-pokok kurma subur sangat. Kerana antaranya situ ada tali air. Antaranya kat situ. Bi'run Aris yang mereka gunakan untuk minum, mereka gunakan untuk berwuduk, mereka gunakan untuk tanam tanaman. Jadi itu pasal Quba antara tempat yang istimewa. Lalu jatuhlah cincin tu di sumur Aris. Jadi maka kita pun dah habis tentang sifat cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bab ke-12 kita akan tengok Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Ini kita sambung pada minggu akan datang. Allahu taala a'lam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hati kita istiqamah. Kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala iktikaf. Untung kita. Dalam masa sejam lebih pahala dah banyak. Kita tak payah buat apa-apa pun. Kita nak kerja dah dapat duit banyak, kena kerja setengah mati, betul tak? Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita pahala, duduk kat sini je. Dengar kuliah, dengan pahala iktikaf, dengan pahala jalan kaki, dengan pahala Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketenangan pada diri kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan kaki kita untuk kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Dah baca doa, saya dah istighfar belum? Dah.
Ni, kalau siapa yang tak baca kena baca. Kalau siapa yang dah baca, diam je lah. Okey. Kerana ada yang belum hafal lagi, tak apa, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya, syurga Firdausil A'la minal jannah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.